Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya Chef Sharifah dan Val Wan sebagai hos anda pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita perlu memasak dengan sihat dan seimbang. Jom kita mulakan. Hai, salam sejahtera semua. Saya Van Luan dan modul kita hari ini mengandungi 3 tajuk utama untuk dipelajari, iaitu kepentingan pemakanan seimbang, pengenalan kepada pinggan sihat Malaysia dan memasaklah dengan bijak, di mana kita akan membincangkan tentang pemilihan bahan masakan dan juga cara memasak yang sihat. Jom mari kita mulakan. Mari kita mulakan dengan kepentingan pemakanan seimbang. Amalan pemakanan yang sihat memberi pelbagai manfaat termasuk membantu mengekalkan berat badan normal dan membantu menjaga kesihatan badan. Langkah pertama ke arah pemakanan yang sihat adalah dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Pemakanan seimbang memastikan kita mengambil makanan daripada setiap kumpulan makanan dengan secukupnya, kerana tiada satu makanan yang membekalkan semua nutrien yang diperlukan oleh badan kita. Piramid Makanan Malaysia memberi panduan kepada kita dalam menentukan jenis dan kuantiti makanan yang perlu diambil setiap hari mengikut kumpulan makanan. Terdapat 4 aras dalam Piramid Makanan Malaysia, di mana kumpulan makanan yang perlu diambil paling banyak terletak pada dasar piramid. Mari kita lihat kumpulan-kumpulan makanan tersebut dan juga fungsinya. Kita mulakan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran pada dasar piramid, di mana kumpulan makanan ini kaya dengan serat makanan, vitamin dan juga mineral. Seterusnya kita lihat pula nasi, bijirin dan hasil bijirin yang merupakan sumber utama tenaga. Sekarang mari kita lihat kumpulan makanan yang seterusnya, iaitu susu dan hasil tenusu. Kumpulan makanan ini merupakan sumber kalsium dan mineral untuk kesihatan gigi dan tulang. Kumpulan makanan protein yang seterusnya adalah ikan, ayam, daging, telur dan kekacang, di mana makanan ini membekalkan protein untuk menyokong pertumbuhan dan membina serta membaiki tisu badan. Yang terakhir sekali dalam piramid makanan terdiri daripada lemak, minyak, gula dan garam. Walaupun menyumbang kepada rasa dan tekstur hidangan, elakkan pengambilan secara berlebihan kerana terlalu banyak boleh memudaratkan kesihatan. Seperti yang telah dibincangkan tadi, piramid makanan membantu kita merancang hidangan dalam sehari. Bagi memudahkan pemakanan secara sihat, mari kita lihat pinggan sihat Malaysia yang boleh digunakan untuk merancang makanan setiap hidangan utama. Langkah-langkah untuk merancang hidangan berdasarkan pinggan sihat Malaysia senang sahaja. Bayangkan pinggan dibahagi kepada 3 bahagian, iaitu suku-suku separuh. Isi bahagian suku pertama dengan sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Seterusnya, isikan bahagian suku kedua dengan sumber karbohidrat seperti nasi, mi, roti, bijirin atau ubi. Isi separuh pinggan pula dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kan senang je, anda hanya perlu ingat suku-suku separuh. Satu tip tambahan untuk anda juga boleh menggunakan tangan sebagai panduan porsi untuk mengisi pinggan sihat Malaysia. Suku pertama yang melambangkan sumber protein adalah bersamaan dengan saiz tapak tangan. Suku yang kedua merupakan sumber karbohidrat dan ia bersamaan dengan 1 genggaman. Separuh yang melambangkan sayur-sayuran dan buah-buahan adalah saiz 1 cekup tangan. Dengan mengamalkan konsep pinggan sihat Malaysia, anda sebenarnya mengambil nutrien untuk kebaikan 3G, iaitu GO, sumber karbohidrat yang membekalkan sumber tenaga, GROW, sumber protein untuk pembesaran dan pertumbuhan, dan GLOW, sayur-sayuran dan buah-buahan untuk kesihatan badan dan juga meningkatkan penampilan hidangan yang menarik. Sekarang, mari kita lihat contoh hidangan yang dirancang dengan menggunakan pinggan sihat Malaysia. Kita telah pun membincangkan kepentingan pemakanan seimbang dan asas perancangan hidangan yang seimbang. Sekarang, mari kita pula lihat dari segi pemilihan bahan masakan apa yang perlu dipertimbangkan. Tahukah anda bahawa penggantian dengan bahan yang lebih sihat boleh membantu anda menyajikan hidangan seimbang dengan rasa yang hebat? Jom mari kita lihat. Pertama, untuk sumber karbohidrat, pilihlah sumber bijian penuh kerana ia kaya dengan sumber serat makanan, vitamin, mineral dan juga fitokimia.
Contoh pengandian yang boleh anda lakukan adalah gantikan beras putih dengan beras perang atau gantikan roti putih dengan roti gandum penuh. Kedua, hadkan penggunaan lemak atau minyak berlebihan dalam masakan. Contohnya, kurangkan atau gantikan penggunaan santan dengan susu rendah lemak, susu skim, susu segar atau yogurt. Contoh aplikasi atau penggantian, anda boleh gantikan santan dengan susu rendah lemak dalam hidangan seperti kari atau gulai. Yang ketiga, hadkan garam berlebihan dalam masakan. Kurangkan penggunaan makanan seperti sausage, bobola, daging, ikan dan nugget. Sebaliknya, pelbagaikan penggunaan rempah ratus dan herba untuk memberi rasa dan penampilan menarik kepada hidangan. Tip tambahan, anda juga boleh goreng sangai rempah ratus untuk membangkitkan aroma rempah sebelum ditambah dalam masakan. Dan selain itu, anda juga boleh cuba guna jus limau untuk menggantikan garam dalam sos salad atau kerabu. Keempat, hadkan penggunaan gula secara berlebihan. Gunakan buah-buahan ataupun sayur-sayuran segar untuk memberi kemanisan dan meningkatkan penampilan hidangan. Contohnya, anda boleh gantikan gula dengan tomato dalam hidangan sambal. Dalam segmen ini, kita akan mempelajari tentang cara memasak pula. Jom, mari kita mulakan. Terdapat pelbagai jenis teknik masakan yang boleh kita gunakan dalam perancangan menu. Tetapi, yang manakah sepatutnya menjadi pilihan anda? Untuk memasak dengan bijak, pastikan kita memilih cara memasak yang lebih sihat seperti mengukus, merebus, memanggang atau menggoreng kilas. Dan tak dilupakan juga air fryer yang merupakan trend terkini. Dengan perancangan yang teliti, cara memasak yang sihat juga boleh menghasilkan hidangan yang hebat. Sekarang, mari kita mendalami cara memasak sihat yang anda boleh cuba. Pertama, iaitu cara mengukus. Kelengkapan yang anda perlu adalah pengukus atau kuali yang mempunyai penutup. Cara masakan ini dapat mengekalkan khasiat asli makanan. Bahan yang sesuai dimasak dengan cara ini iaitu ikan, ayam, sayur-sayuran dan kuih muih. Pertua menggunakan pengukus adalah dengan menutup ataupun menggunakan penutup yang tinggi, balut tutup pengukus dengan kain untuk memastikan wap tidak keluar atau air tidak menitis atas permukaan makanan. Gunakan air panas untuk menambah air sewaktu mengukus untuk mengekalkan suhu wap. Seterusnya adalah cara memanggang. Kelengkapannya adalah pemanggang. Cara ini adalah untuk menghadkan penggunaan lemak, minyak yang berlebihan, memberikan aroma dan juga rasa enak untuk mengekalkan juiciness. Bahan yang sesuai dimasak dengan cara ini adalah daging, ayam atau makanan laut. Pertua, kerap pusing ataupun sapu panggangan dengan sos perapan untuk serapan yang lebih baik. Cara memasak menggunakan gelombang mikro dan kelengkapannya adalah ketuhar gelombang mikro. Cara masakan ini dapat memasak atau memanaskan hidangan dalam masa yang singkat. Bahan yang sesuai dimasak dengan cara ini, nasi, kek cawan seminit, telur, sayuran seperti brokoli, kubis bunga atau lobak merah. Pertua untuk memasak masakan yang guna masa yang lama iaitu kerap kacau untuk dapatkan pemanasan yang sekata. Seterusnya, cara memasak adalah menggoreng kilas dan kelengkapannya adalah kuali. Cara masakan ini dapat memasak dalam tempoh yang cepat dan mengekalkan kesegaran, warna dan khasiat sayuran. Bahan yang sesuai dimasak dengan cara ini adalah sayur-sayuran, potongan atau hirisan ayam dan daging yang kecil. Pertuanya, gunakan api yang besar dan jangka masakan yang pendek memberikan rasa yang lebih enak pada masakan. Ratakan minyak pada kuali untuk memudahkan proses menggaul ataupun masakan. Seterusnya adalah cara memasak mencarak dan kelengkapannya periuk. Cara masakan ini dapat memberi rasa atau tekstur yang diinginkan dengan penghasilan ataupun penyerapan rasa tekstur sewaktu memasak. Bahan yang sesuai dimasak dengan cara ini adalah telur,
ayam dan juga sayur-sayuran. Pertuanya, pastikan paras ketinggian air secukupnya untuk memberikan ruang untuk menggaul supaya bahan akan dimasak dengan rata. Seterusnya, cara memasak air frying menggunakan air fryer. Cara masakan ini boleh mengurangkan penggunaan minyak dalam masakan dan mempercepatkan waktu memasak. Bahan yang sesuai dimasak dengan cara ini adalah makanan sejuk beku, ayam atau ikan. Pertuanya, sapukan makanan dengan minyak masak bagi memberikan kesan goreng pada masakan. Selesai sudah modul kita pada hari ini. Diharapkan anda dapat mempraktikkan pembelajaran daripada modul 1. Jom masak dengan sihat dan seimbang. Selamat mencuba!